A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat. Hari ini kita berada dalam ataupun tanggal 25 hari bulan Sya'ban 1445 Hijrah. Jadi bermakna kurang daripada seminggu kita akan masuk bulan Ramadan, insya-Allah. Kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita. Allahumma ballighna Ramadan, sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada minggu hadapan, insya-Allah. Untuk itu kita akan ulang kaji sedikit sebanyak berkaitan dengan ibadah puasa, dan kita akan berdasarkan kepada satu kitab yang dikarang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, meninggal pada 660 Hijrah, digelar sebagai Sultan Al-Ulama. Karyanya berjudul Maqasidus Saum ataupun Maqasid Puasa. Objektif kita terjemahkan, boleh juga kita sebut sebagai matlamat ibadah puasa. Pengarang mengatakan dalam kitab As-Saum, puasa ini dibahagikan kepada 10 fasal. Wa fihi asyaratu fusul. Pada kitab ini ada 10 fasal. Fasal yang pertama cerita tentang kewajipan ibadah puasa, didatangkan dengan 2 dalil. Yang pertama dalil daripada Al-Quran, yang kedua dalil daripada As-Sunnah. Adapun daripada Al-Quran ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalil daripada As-Sunnah, iaitu hadis sebagaimana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin ala an ta'budallah wa takfura bima dunihi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam itu dibina di atas 5 perkara ataupun 5 rukun. Yang pertama, menyembah Allah dan kufurkan semua yang lain daripada Allah. 2, mendirikan solat. 3, mengeluarkan zakat. 4, haji di Baitullah. Dan yang kelima, puasa pada bulan Ramadan. Jadi ayat Quran tadi menyebut secara jelas tentang diwajibkan puasa. Yang kedua, daripada hadis menyebut rukun bagi agama Islam itu 5. Satunya adalah berkaitan dengan puasa Ramadan. Kedua-duanya memberikan kita ilmu bahawa puasa dalam bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Fasal yang kedua, Al-Faslu Tsani, pada menyatakan fadailihi, fi fadailihi, pada menyatakan kelebihan-kelebihan puasa dalam bulan Ramadan. Pengarang menyatakan lisawmi fawaid, bagi puasa itu ada faedah-faedah. Antaranya dinyatakan raf'ud darajat, meninggikan beberapa darjat. Yang kedua, wa takfirul khati'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ketiga, wa kasrus syahawat,
mematahkan ataupun menghilangkan nafsu syahwat, melemahkan nafsu syahwat. Yang seterusnya wa takthirus sadaqat, memperbanyakkan sedekah. Seterusnya wa tawfirut ta'at, memperbanyakkan ketaatan. Seterusnya wa syukru alimil khafiyat, mensyukuri ataupun bersyukur kepada yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, iaitulah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir disebut di sini walinzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, iaitu rasa takut, terancam, bimbang daripada segala lintasan untuk melakukan maksiat dan juga segala yang bercanggah dengan syariat. Ini kemudiannya dihuraikan oleh pengarang setiap satu daripadanya. Jadi saya ambil sebahagian daripada apa yang dinyatakan daripada faedah-faedah itu, iaitu merujuk kepada berkaitan dengan diangkat beberapa darjat. Diangkat bagi orang yang berpuasa itu beberapa darjat. Pengarang datangkan banyak hadis dan kita ambil satu daripadanya, iaitulah berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri adalah satu ibadah yang istimewa. Pengarang kata berdasarkan hadis, iaitulah Nabi menyebut Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan adalah untuk anak Adam kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Daripada hadis ini Daripada hadis ini menunjukkan bahawa ibadah puasa itu disandarkan kepada Allah Ta'ala dengan maksud Allah Ta'ala yang maha mengetahui sahaja yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kerana apa? Idhafah, sandaran itu adalah sandaran idhafah kemuliaan. Maka puasa ini bila Allah Ta'ala sebut dalam sebagaimana hadis qudsi tadi, ia adalah untukku, maka ini adalah satu kemuliaan nak dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tambahan pula pengarang kata puasa ini tak akan masuk sifat riak, li'annahu la yadkhuluhu riak. Puasa ini jarang orang akan rasa riak dengan melakukan ibadah puasa, kerana tidak ada orang tahu kita puasa dengan sebenar-benarnya ataupun sebaliknya. Solat orang nampak, haji dan umrah orang nampak, zakat pun orang nampak, kita bayar zakat, resitnya pun kita tunjuk dekat lembaga hasil dalam negeri untuk dapat pelepasan. Jadi puasa ni tak ada resit, puasa ni tersembunyi, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang akan memberikan ganjaran. Seterusnya Al-Faslu Thalis, fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga pada menyatakan adab-adabnya. Adab-adab puasa pengarang sebut ada 6 dalam kitab ini. Adab ni maknanya kita kena jaga. Ada sebahagian ulama kategorikan ia perkara sunat yang kalau dibuat dapat pahala. Jadi yang ini adalah satu fadilat, kelebihan kalau kita dapat lakukan. Sebahagian daripada yang 6 yang dicatatkan oleh pengarang itu, yang pertama adalah menjaga lidah, hifzul lisani wal jawarihi anil mukhalafah, menjaga lidah dan juga panca indera kita daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Puasa kita kena teruskan kewajipan solat. Jangan puasa tetapi kita tidak solat. Puasa kena jaga lidah. Jangan sampai kita puasa tetapi mengumpat, menipu, apalagi kutuk orang, buat fitnah,
dan seumpamanya. Kalau kita puasa tetapi lidah tidak dijaga, puasa panca indera tidak dijaga, ini akan mengurangkan pahala puasa. Bahkan ia boleh menjadi sebab puasa kita itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Didatangkan dengan hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amila bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengamalkannya, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minum. Dia puasa tetapi menipu, Allah tidak berhajat kepada puasanya. Boleh diedarkan ni? Tak buat banyak, separuh-separuh lah, lelaki perempuan. Ini hukum hakam fiqh puasa, terjemahan dibuat oleh Jabatan Mufti. Seterusnya Nabi menyebut hadis yang lain berkaitan dengan ada orang yang berpuasa, kemungkinan yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, bahagiannya yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Boleh jadi, maknanya ada orang yang puasa, Nabi kata, tapi yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Menunjukkan apa? Ada perkara yang tidak sempurna. Dia puasa tetapi mengumpat, sebagai contoh. Dia puasa tetapi buat dosa dan juga maksiat yang lain. Jadi yang ni kena jaga. Sebab tu adabnya ketika berpuasa ini, jaga lidah, jaga panca indera kita daripada semua perkara yang bercanggah dengan syarak. Yang kedua, apakah yang disebut ataupun yang diucapkan ketika berbuka puasa? Didatangkan riwayat, ada 3 riwayat berkaitan dengan doa daripada Nabi SAW ketika berbuka. Yang pertama adalah Nabi menyebut ketika berbuka, zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau kita terjemah, telah berlalu pergilah dahaga sebab kita dapat minum. Begitu juga tekak menjadi basah, makanan masuk, minuman masuk, dan telah sabit tetaplah pahala insya-Allah. Ini doa antara yang Nabi sebutkan. Ataupun riwayat kedua, ini yang biasa kita sebut dan doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kalau ramai-ramai, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna. Terjemahannya, ya Allah, ya Tuhanku, untukmu kami telah berpuasa dan di atas rezekimu kami berbuka puasa. Ini riwayat kedua. Riwayat ketiga, ada ketikanya Nabi menyebut ketika berbuka puasa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membantuku, aku dapat berpuasa. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepadaku, lalu aku dapat berbuka puasa. Jadi ini antara yang sampai kepada kita riwayat apa yang Nabi sebut ketika berbuka puasa. Seterusnya, apakah yang dimakan ketika berbuka puasa? Nak dahulukan apa? Jadi untuk ini dilihat apa yang Nabi mulakan ketika berbuka puasa. Diriwayatkan bahawa kana yafturu qabla an yusalliya ala rutabat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hasa huswatin min ma. Adalah baginda SAW itu berbuka sebelum daripada solat, maknanya sebelum solat maghrib, ala rutabat. Nabi berbuka dengan beberapa biji rutab. Rutab ini adalah kurma yang basah. Basah kerana dia masih fresh lah, basah. Yang kedua, sekiranya Nabi tak berjumpa dengan rutab, maka Nabi akan makan beberapa biji tamar. Tamar ini adalah kurma yang telah kering. Istilah Arabnya adalah tamar. Seterusnya, kalau tak jumpa juga, rutab tidak ada, tamar tidak ada, maka Nabi akan meneguk
beberapa kali air. Jadi minum air yang ketiga. Seterusnya, yang berikutnya adalah adab yang berikutnya, melambatkan bersahur dan menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktunya. Berkaitan dengan kedua-dua perkara ini, ada kelebihan yang Nabi sebut. Bersahur itu ada barakah, iaitu keberkatan. Berbuka puasa segera bila masuk waktu maghrib, ini ada al-khair. Al-khair adalah kebaikan. Maka bersahur dapat keberkatan, menyegerakan berbuka itu dapat kebaikan. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada bersahur itu ada keberkatan. Jadi tuan-tuan sekalian, pastikan kita susun jadual bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan masing-masing. Jadi kita set supaya kita bangun bersahur. Kok mana pun kena bangun, sebab subuh kena solat. Jadi awalkan sikit bangunnya, pukul 5 suku. Antara bersahur dan juga waktu azan subuh, itu yang paling ideal yang Nabi lakukan adalah kadar membaca 50 ayat Al-Quran. Kadar 50 ayat Quran bila dibaca ini lebih kurang 15 ataupun 10 minit. Jadi itulah yang di Malaysia ada waktu imsak, 10 minit sebelum daripada azan subuh. Bagaimana kalau sekiranya Ustaz, saya bangun-bangun tinggal 5 minit, memang dah waktu imsak ni, boleh tak makan? Jawapannya boleh. Kadar yang sesuai dengan 5 minit, kalau boleh tolakkan 1 minit ataupun 2 minit, supaya kita nanti yakin kita masih dalam waktu yang dibenarkan makan dan minum. Jadi mungkin kalau dah tinggal 5 minit tu, yang paling sesuai makan tamar je lah. Makan tamar, minum air. Jangan sibuk nak buat, baru nak potong cili, nak buat nasi goreng nasi goreng Cina, nasi goreng itu dan juga seumpamanya, itu mungkin tak sempat. Jadi kalau 2 minit, 3 minit masih boleh. Cumanya yang terbaik Nabi ajar kepada kita, sebagaimana sahabat riwayatkan, jarak di antara waktu sahur Nabi habis bersahur dan juga azan subuh adalah 50 ayat Al-Quran kalau dibaca. Ini 15 ataupun 10 minit. Berkaitan dengan berbuka puasa, Nabi sebut hadisnya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Sentiasalah manusia itu dalam kebaikan selagi mana mereka ini menyegerakan berbuka puasa. Bila masuk waktu saja terus berbuka, yang lain tinggalkan. Hatta kalau solat maghrib pun Nabi berbuka puasa dahulu, barulah Nabi solat maghrib. Tak ada masalah nak makan berat terus ke ataupun makan sedikit kemudian solat. Yang ini bergantung pada jadual masing-masing. Kalau berbuka di masjid surau, memang jadualnya yang mereka putuskan adalah makan terus. Jadi kalau kita makan sikit pun tak apa, tetapi ada waktu yang panjang. Sebelum qomat tu mungkin berbeza dengan waktu biasa, mungkin 15 minit, kemudian iqamah solat maghrib. Tapi jangan pula kira kita makan maghrib oleh kerana ustaz kata boleh je makan dulu, berat pun tak apa. Makan, katalah azan maghrib pukul apa? 7.25 makan, 7.35 masih makan, 7.45 masih makan, 7.55 masih makan, 8.10 masih makan, 8.15 masih makan. Ya, ustaz kata boleh. Azan isyak 8.35, 8.30 baru berhenti makan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ini salah faham berkaitan dengan kebenaran tadi. Jangan sampai kita solat di hujung. Sebab itu tak salah juga ada orang yang jamah sedikit dahulu, makan sekadar, kemudian 10 minit iqamah solat, kemudian dia sambung balik. Ini lebih tenang. Kerana apa? Dua-dua fadilat dapat. Berbuka sebelum daripada solat dapat fadilat itu kerana Nabi buat. Kemudian solatnya pun tidaklah di hujung waktu, nanti sambung untuk makan yang mungkin kita nak lebih selesa dan seumpamanya. Seterusnya,
Al-faslur rabi', fasal yang keempat, fi ma yujtanabu fih, perkara-perkara yang perlu dielakkan, ditinggalkan atau dijauhkan. Ada banyak perkara, sebahagiannya. Yang pertama adalah berbekam, al-hijamah. Cerita perlu ditinggalkan berbekam ini siang hari Ramadan ketika berpuasa. Jadi kalau malam tak ada masalah, itu bukan waktu berpuasa. Ceritanya adalah ketika puasa pada siang hari Ramadan. Betul, Nabi SAW berbekam dan Nabi berpuasa dan Nabi sempurnakan puasa. Ini menunjukkan berbekam tidak membatalkan puasa. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam ini perlu ditinggalkan? Imam Izzuddin telah datangkan satu riwayat athar daripada seorang sahabat Nabi bernama Anas. Ditanya Anas ibn Malik, ada orang tanya dia, akuntum takrahunal hijamata lis-shaim, adakah kamu memakruhkan berbekam kepada orang berpuasa? Dijawab oleh Anas, la illa min ajli dha'fi, tidak, melainkan kerana berbekam itu menyebabkan lemah badan. Jadi tidak, melainkan, maknanya memang hendaklah dijauhkanlah kerana berbekam itu melemahkan badan. Lebih-lebih lagi kalau konteks moden hari ini ada banyak tempat berbekam, tuan-tuan boleh pilih. Ada yang mengamalkan sunnah ini 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Mana tahu berbetulan 4 bulan sekali itu kena pada bulan Ramadan. Jadi dalam mazhab Syafi'i elakkan, maknanya kena buat jadual barulah, mungkin bulan Syawal. Kerana apa? Berbekam ini darah keluar. Bila darah banyak keluar, lagi-lagi kalau kita ambil yang mungkin berapa cup, 12 cup, ada yang 18, ada yang 22, ada yang 24, daripada kepala ni sampai kaki, semua sekali tu. Kalau kiri kanan 12 kali 2, 24 tempat. Lagi banyak darah akan keluar dan ini melemahkan. Biasanya bila berbekam kita akan rasa lapar, kita nak makan. Jadi macam mana kalau tengah puasa? Sebab itulah disuruh untuk elakkan, tak batal, tetapi elakkan kerana ia boleh membawa kepada lemah. Yang kedua yang perlu dielakkan adalah kucup ataupun cium pasangan masing-masing, suami isteri. Jadi Rasulullah kucup isterinya, nak pergi masjid, nak keluar, ini sebagai satu tanda kasih dan sayang. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah itu seorang yang boleh kawal dirinya. Kalau kucup pun maknanya tidak, maknanya menyebabkan nafsunya, maknanya naik ataupun terangsang. Adapun kita ni yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang ini biasanya akan menaikkan nafsu. Bila naikkan nafsu, nanti ada keinginan untuk bersama dengan pasangan, sedangkan bersama dengan pasangan nanti akan merosakkan puasa. Jadi sebab itu dielakkan, hendaklah dijauhkan. Nanti lepas maghrib ataupun sebelum pada subuh tu, yang ini buat jamak terus, kucup untuk siang hari, itu tak ada masalah. Siang hari ini puasa. Kita ini bukan sahaja nak didik nafsu kita, nafsu makan dan minum, tetapi didik nafsu syahwat kita supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, berkumur-kumur ketika wuduk dengan berlebih-lebihan. Jadi kalau berlebih-lebihan inilah yang menyebabkan makruh dan hendaklah ditinggalkan kerana ditakuti akan tertelan. Waktu ini berkumur-kumur dengan berlebih-lebihan yang menyebabkan tertelan yang tidak sengaja tadi tetap akan membatalkan puasa. Dia tak boleh kata saya terlah tertelan berapa banyak air, adalah 5 kali kumur-kumur. Itu bukan tertelan, tuan-tuan sekalian, itu menelan. Yang kedua, sikit pun kerana perbuatan yang sengaja, iaitu berkumur berlebih-lebihan. Makan dan minum yang tidak membatalkan ini satu saja, iaitu kalau terlupa. Dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum. Banyak mana pun yang dia makan dan minum, asalkan saja sebabnya adalah terlupa yang dia sedang berpuasa, maka yang ini tidak batal.
Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Siapa yang lupa dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka Nabi kata teruskan, sempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang beri dia makan dan yang beri dia minum adalah Allah Ta'ala. Itu rezeki bagi orang yang terlupa. Tapi kalau tertelan, tak sengaja tadi, dengan sebab perbuatan berkumur-kumur yang berlebih-lebihan, maka yang ini membatalkan puasa. Seterusnya, Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, fil timasi lailatul qadri, pada menyatakan memburu dan juga mengejar Lailatul Qadar. Pengarang menyebut Lailatul Qadar ini adalah Lailatun Syarifah. Ia adalah malam yang mulia. Allah Ta'ala lebihkan malam Al-Qadar itu lebih daripada 1000 bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Yang ini mungkin kita teringat ayat Quran daripada surah Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini satu angka yang besar. Kalau kita darab jadikan tahun, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun, 3 ataupun 4 bulan. Kita boleh kira tuan-tuan sekalian. Umur kita banyak mana dalam konteks sekarang? Saudara kita, pak saudara kita, mungkin adik kita, keluarga kita, itu lebih kurang 60, 70, sedikit saja yang melepasi. Majoritinya dalam usia itu. Bahkan Nabi SAW sendiri wafat ketika berumur 63 tahun. Jadi kalau dapat fadilat Lailatul Qadar 83 tahun itu untuk sekali dapat, maka itu satu rezeki yang cukup, maknanya berharga. Tahun depan kita cari lagi 83 tahun yang lain, tuan-tuan sekalian, maka inilah yang menjadikan ia mesti untuk diburu, untuk dikejar bersungguh-sungguh. Allah jadikan pula Lailatul Qadar ini takdirnya berdasarkan hadis Nabi SAW di hujung Ramadan, bukan di awal. Kalau ke awal, tuan-tuan sekalian, agaknya lepas dapat yang 10 pertama, lepas tu kita boleh relax lah, tuan-tuan sekalian. Kita boleh relax lah. Tetapi yang ini nampaknya kita kena daripada awal, staminanya, kesungguhannya, tengah-tengah pun kita bersungguh-sungguh. Begitu juga di akhir lebih-lebih lagi, kerana Nabi kata Lailatul Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi untunglah bila baca hadis ini kita dapat ilmu yang yakin, hadisnya sahih. Maka daripada kita tak tahu, kalau hanya diketahui Lailatul Qadar itu akan ada pada satu malam dalam setahun, yang ni jenuh kita, tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap malam lah kita kena pulun. Tetapi bila ia hanya dikhususkan dalam bulan Ramadan, maknanya kita boleh fokus. Bulan-bulan lain maknanya tak ada. Lailatul Qadar ini hanya dalam bulan Ramadan. Itu pun dengan rahmat Allah Ta'ala, Nabi sebut ia pada 10 yang terakhir. Jadi 1 hingga 20 maknanya tak perlu fokus lagi, itu buat macam biasa. Tetapi 10 yang terakhir bersungguh-sungguhlah kita. Kemudian dengan rahmat Allah Ta'ala juga Nabi sebut dalam hadis ia pada malam yang ganjil. Jadi tinggal berapa malam? Tinggal 5 malam sahaja. Malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Daripada setahun ada 365 hari. Tahun ni tahun lompat 366 hari. Sekarang ni tinggal 5 hari ataupun 5 malam saja yang boleh kita fokus. Maknanya semua orang ada harapan
dan semua orang ada kebarangkalian yang sama. Tinggal lagi usaha yang ini berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain. Maka dengan ilmu, dengan sebab rahmat Allah Ta'ala dah bagi tahu, Nabi bagi tahu ada 5 malam saja, rasa-rasanya semua daripada kita perlu untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat Lailatul Qadar. Para ulama kata sampai kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar tadi, salah satu ayatnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat, termasuk juga malaikat Jibril, Ar-Ruh adalah malaikat Jibril, turun dan mengucapkan salam sehinggalah waktu fajar. Imam Izzuddin bin Abdus Salam di awal-awal kitab ini menghuraikan hadis ini, menghuraikan ayat ini dengan maksud tanazzalul malaikatu warruh fi hadhihi al-lailah fayusallimuna 'alal mutahajjidin. Para malaikat, juga malaikat Jibril akan turun pada malam ini dan akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang bertahajud. Jadi maknanya kalau ambil huraian tafsiran ini, maka yang akan dapat rezeki salam daripada para malaikat. Begitu juga dengan Jibril adalah orang yang solat tahajud, qiyamul lail. Solat tahajud ini satu nama bagi solat apa-apa saja pada waktu malam selepas daripada tidur. Namanya tak khusus. Apa-apa solat waktu malam qiyamul lail, itulah dia tahajud. Al-Quran menyebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan daripada waktu malam itu satu juzuk daripadanya, wa minal lail, satu juzuk daripadanya, ambil sikit daripada malam itu, boleh kita berehat, kita tidur, cuma peruntukkan sebahagian daripadanya. Allah Ta'ala kata fatahajjad bihi nafilatan lak, tinggalkan tempat tidur, bangunlah daripada tidur, tinggalkan tilam, tinggalkan katil, iaitu buat ibadah. Untuk apa? Sebagai satu yang tambahan, nafilatan lak, satu tambahan yang hukumnya adalah sunat, tak wajib, dia tambahan. Siapa nak buat silakan, tapi fadilatnya besar. Maka sebab itu, asalkan saja kita bangun daripada tidur, kita buat ibadah, khususnya solat, maka itu dipanggil tahajud. Kenapa dilebihkan orang yang solat? Kerana sebenarnya boleh saja kita berzikir, boleh saja kita berdoa, boleh saja kita bertasbih, boleh saja kita baca Quran. Tetapi tuan-tuan sekalian, para ulama kata satu ibadah yang menghimpunkan semua yang disebutkan tadi, dalamnya ada doa, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada baca Quran, hanyalah ibadat solat. Dalam solat ada baca Fatihah, ada baca surah, itu baca Quran. Dalam solat ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu tasbih. Sami Allahu liman hamidah, ini tahmid. Begitu juga dengan apa lagi? Doa. Kalau kunut ada doa. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah itu sebahagiannya separuh yang pertama, separuh yang kedua bermula daripada ihdinas siratal mustaqim, itu juga doa. Jadi himpunan semua itu ada dalam satu ibadah yang namanya solat. Sebab itu bila sebut tahajud, ia lebih merujuk kepada ibadat solat tanpa ditentukan solatnya solat apa. Yang penting solat. Solat sunat mutlak, itu tahajud. Kalau kita nak buat, ada yang kata nak buat solat sunat taubah, itu juga boleh jadi tahajud. Kita nak buat solat sunat hajat, boleh jadi juga itu tahajud. Solat sunat tasbih, itu pun boleh kita kata tahajud. Yang penting adalah kita melakukan ibadah pada malam Al-Qadar, termasuk berdoa sebagaimana yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya, kalau malam itu berbetulan
dengan Lailatul Qadar, apakah yang perlu dilakukan? Nabi ajar kepada Aisyah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau nak ramai-ramai jadi imam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku ataupun kesalahan-kesalahan kami. Ini diajar oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Boleh solat, boleh berdoa, ataupun seumpamanya, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebahagian daripada 10 fasal. Kita ambil 5 daripadanya. Itu pun sebahagian daripada isi kandungannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dicatatkan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Saya rasa cukup sekadar tu pada kali ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awanahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.